Okay, so kita start briefing lab 1 session kita dengan muka kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, first of all, you all dah tengok ke assignment lab 1 batch reactor saya ada post dalam MS Team. So kalau tengok dekat situ ada beberapa item yang saya post. Okay, so hari ni nak briefing, kita start dengan briefing kita punya schedule dulu. Okay, boleh nampak saya punya screen ni kan? Okay, so yang ni jadual kita punya group EH 2205C. Okay, so lab session kita ialah Khamis 8 pagi. So saya minta maaf saya start lambat sikit. Okay, so group kita dah divide hari tu ada 1, 2, 3 sampai 7. Okay, so ini lab numbering lab yang terlibat lah. Lab 1, so yang hari ni punya lab. Lab 2, lab 3, 4, 5, 6, 7 dengan 8. So yang color pink ni saya nak bagi tahu ada 3 lab CPS tu, complex problem solving ataupun complex engineering problem, macam tu lah. Okay, so method lab report tu ada yang sorang-sorang, individual manuscript, ada juga group manuscript dan lab report. And also ada satu lab number 6 ni, growth study ni, you kena prepare a presentation and also submit executive summary. Okay, so jadual ni saya dah letak dalam team juga dekat files tu, yang general tu dekat files tu saya letak kat situ. So apa-apa maklumat saya akan post kat situ lah, saya akan upload kat situ lah. Okay, cumanya yang saya bagi tu dalam PDF kan, dia macam kena zoom sikit lah. Boleh zoom ke? Boleh, Adam. Okay, so last week kita dah buat briefing sikit general pasal lab reaction engineering ni. Lepas tu kejap saya rimas dia bunyi pip-pop, saya nak tutup sekejap. Mana WhatsApp ni? Okay, nanti sembang lain. Okay, so minggu lepas briefing sikit, ada lesson plan, platform, lepas tu CPS ni atau CEP ni. Dan minggu kedua ni, so nak briefing sikit dengan saya dah provide material for CE tu stand for ended lab number 1. So kalau tengok kat sini nama dia CSTR kan. Tapi yang saya bagi dekat guideline tu dia adalah apa nama tu? Batch. So kejap lagi saya briefing sikit kat situ. So masuk minggu kedua, minggu ketiga, briefing untuk OE, Open Ended Lab, Lab 3 atau Lab 4, nanti saya decide which group yang akan dapat Lab 3 dengan Lab 4 ni. Lepas tu briefing juga material Close Ended Lab yang kedua. Okay. Lepas tu minggu keempat proceed dengan consultation Open Ended tu. Lepas tu dah boleh mula submission untuk group manuscript. Saya tulis group manuscript alamak macam salah je ni. Should be individual manuscript. Okay, so saya dah decide untuk first report ni is dalam manuscript sorang-sorang, individual. Lepas tu seterusnya week 5 submission
group manuscript close-ended lab dengan group lab report. Okay, lepas tu ada midterm, cutilah sekejap, lepas tu fokus untuk test semua subjek, part 5 ni, subjek-subjek lain yang berkaitan. Lepas tu after test week tu, kita masuk untuk bio punya lab. So yang first half tadi, semua lab legal. So second half nanti semua lab bio. So start dengan briefing material close-ended lab 7. Lepas tu briefing juga untuk open-ended lab nombor 8. Consultation session. Lepas tu ada break. Ada break sekejap. Lepas tu sambung. Dah boleh start submission untuk group manuscript lab 7. Submission lab 8. Lepas tu presentation dengan executive summary lab nombor 6. Yang finally week 14 ni kita ada online test. Tu serba sedikit lah tentang jadual. Okey ke? Ada apa-apa nak bertanya? Madam, tempoh submission untuk setiap lab jadinya 2 minggu lah kan? Roughly 2 minggu. Tapi still saya akan consider jika ada apa-apa request untuk extend sikit masa, saya akan pertimbangkan lah. Saya tak adalah rigid sangat mesti 2 minggu. Kadang ada benda-benda lain kan. Kadang saya set ni, saya tak perasan ada cuti ke kan, public holiday ke. Kita boleh adjust benda tu insyaAllah. Cuma minggu ke-14 tu rasanya memang stick kat situ lah untuk test. Okey ke? Okey madam. Okey, alhamdulillah. Tak ada soalan. Stop sharing kejap. Itu macam mana? Ya, soalan. Executive summary tu macam mana ya madam? Executive summary dia ada content dia. Nanti saya bagi format dia. Dia macam, kalau bayangkan saya, dia hanya sekadar macam hilang pula word tu. Essay, macam buat essay. Tapi dia adalah content dia. Apa yang kena dalam kita punya summary tu. Boleh? Oh, okey. Boleh. Okay. So tadi jadual saya dah explain sikit. Lepas tu saya nak masuk guideline submission. Share content lagi sekali. So PDF ni boleh nampak dengan jelas ke? Boleh? So ini guideline. Okay. Ini guideline. So guideline just nak bagi tahu submission dalam PDF, report dalam PDF. You memang buat dalam Word. Sekejap lagi dah cantik, comel dah. Convert tu PDF. Lepas tu Excel file kena attach sekali sebab dia adalah data dalam tu. And also figure yang you prepare. Lepas tu total number of file ada 2. Okay. Name of the file. Cara nak you rename file tu lah. Okay. Without your family's name. So exactly similar dengan nama dalam student portal. Lepas tu let's say kalau yang sorang-sorang punya manuskrip macam minggu ni. You kena label dia as file dia lab 1 batch. Lepas tu you daripada group mana? Betul lah, daripada group 3. Lepas tu nama you saja, tak ada band dengan benti. Lepas tu week berapa? So macam kita punya material ni week 2 kan? Week 2 lah. Okay. Kalau dia is a group submission, lab number, katalah saya ambil lab batch juga. Okay. Lepas tu group berapa, week yang keberapa dapat material. So kalau dapat material minggu depan week 3, letak week 3 lah.
sebelum tu saya nak tanya, ke you all ada cadangan lain untuk rename nama file ni? Maksud saya, kadang student request, madam letak depan tu letak kod subjek. Ke you all nak macam tu? Saya tambah baik submission guideline ni. Ke yang ni dah okey dah? Baik Okey. saya yang ni dah okey dah madam. Okey, Okey dah. madam. Rasanya macam Dia dah tak tak baik. Ya. Sebabnya saya tanya tu sebabnya bila yang ni mungkin lab kod. Kalau kod subjek ni sekejap lagi assignment tu kod lain pun hantar dekat saya. Sebab dia punya tajuk tu dia punya cara rename file tu macam sama aje. Kod subjek ujung sekali. So bila file tu display dekat you punya komputer, you nampak benda je, you tak perasan dia punya kod subjek tu. Saya tanya tu perlu ke tukar untuk lab ni. So kalau you rasa lab memang SEM ni satu je, okey lah kat situ. Okey, saya sambung balik item number 4. Untuk group submission, seorang je yang akan submit. Lepas tu ni dia punya method-method dia lah. So jangan lupa klik turn in dulu lah. Okey, itu guideline. Ada soalan ke pasal cara nak rename file ni? Tak ada madam. Untuk Turnitin tu kita kena pakai yang lecturer provide ke ataupun boleh pakai yang student sendiri punya? Saya provide. Turn in. Oh, untuk plagiarism tu ya? Itu ke Ya, maksudnya? Yang saya cakap turn in ya. ni yang klik dekat submit tu, bukan yang plagiarism tu. Okey, baik. Faham. Yang plagiarism tu saya tak rasa compulsory. Tapi nanti saya double check balik. Perlu ke tak? Compulsory ke tak untuk you all submit? Kalau perlu nanti saya akan provide lah dia punya tu ID number semua tu kan. Okey. Lepas tu item number 2, guideline lab. Okey, saya buka guideline, share balik content lagi sekali. So yang ini guideline. Ya, dah buka ke tengok? Saya baru post pukul 8 tadi kan. So ada yang dah buka, mungkin ada yang belum buka lagi. So yang ni PO kita PO 2, 3 dan 9 untuk this whole CHE 506 ni. So yang ni course outcome ada 4 benda. Lepas tu kita start dengan lab batch reactor. Okay. Close-ended lab. So report writing dia ialah method dia yang ni lah. Sorang-sorang. Individual, manuscript, submission. Okay. Lepas tu you kena refer lab procedure dengan lab demonstration prepare by a group of student. Saya dah attach sekali video. Lepas tu you juga boleh refer dekat YouTube link tu lah, yang pilot plan tu. Raw data saya dah prepare kan, saya dah attach kan. Saya tulis G1 sampai G4 tu. So kalau you are from group 1 sampai group 4, you pakai data yang tu. So kalau group 3 sampai group 7, saya tulis 8 kan, sebab ada setengah yang 8. Pakai group data, raw data yang itu. Okay. So apa yang kena study, effect of reaction time and also effect of reaction temperature to the saponification reaction. So yang ni boleh refer balik lah dekat video yang provide tu, dia orang buat apa, chemical yang involve kat situ, reaction apa, A tambah B jadi apa, macam tu lah. So based on raw data, so discuss findings in your discussion part of your report by including these element. So ada 1, 2, 3, 4 elemen. So in term of reaction theory, effect dia tadi, lepas tu plot, relevant points,
discuss method to determine rate constant. So yang ni kena recall balik lah knowledge reaction 1 dengan reaction 2 lah. Reaction 2 dah sampai mana dah belajar? Tak ada jawapan. Okay, no problem. For the submission, tadi saya dah highlight dia adalah sorang-sorang individual manuscript in PDF. Lepas tu kena attach sekali Excel file. Lepas tu ni adalah sikit dia punya arahan. Start new Excel, keep metadata, lepas tu jangan delete sebab dia akan penalize. So nanti kami pensyarah akan check lah benda tu. Author, duration, data. Okay. Lepas tu provide relevant citation to support your discussion in the manuscript. So format dia is APA format. Number 6 ni saya lupa nak remove. So dia tak ada cover page lah. Dia cover page dekat manuscript tu. And ni saya repeat balik lah. Submit your manuscript and Excel file. Okay. Itu berkenaan kita punya guideline lab lah. Ada soalan? Yeah. Tak ada. Okay. You all pernah ke prepare a manuscript? Pernah kan? Pernah madam? Pernah. Okay, good. Okay. So yang ini guideline dia. Okay. So raw data. Raw data you boleh tengok dekat dalam Teams tu saya dah letak 2. Okay. Saya nak highlight balik manuscript format ni. Saya dah attach dekat dalam Teams tu. So experiment title you boleh letak lah lab 1 batch reactor. So kalau ada yang kreatif sikit, effect of time ke apa ke kan. Contoh, saya bagi contoh. Okay. Lepas tu letak write down your name. Group members tu dah tak perlulah sebab kali ni kan sorang-sorang individual. So letak write down your name dengan student ID. Okay. Lepas tu abstract lebih kurang 200 words. So, jangan melerit-lerit dan jangan pendek sangat. Okay. So apa content dia? Summarize research paper. Summarize research paper tu maksudnya summarize kita punya lab 1 lah. Okay. So purpose of kita punya lab tu, method dia, findings dia, lepas tu and the conclusion. So bila saya mark tu saya akan cari benda-benda ni lah. Ada summarize tak? Kalau ada markah. Macam tu lah. So keywords dia, you boleh letak apa yang you rasa possible. Batch reactor, contoh. Saponification, tu contoh lah. Okay. Lepas tu write down ada sikit introduction. Detail background, information, ada theoretical principle ke tentang batch reactor ni. Lepas tu number 2, objektif, apa aim kita. So tadi ada sikit dalam guideline tu you boleh letak itu sebagai objektif. So objektif, kalau you tengok ni kan template kan. Dia dalam bentuk essay macam karangan, buatlah karangan. Jangan buat bullets pula. Bullets and numbering. Okay. Lepas tu number 3 ni teori. So ada teori yang relate dengan batch reactor. Okay, you boleh letak kat sini ada persamaan ke, formula ke apa-apa, figure that related to batch reactor. You can letak dalam manuscript. Okay. Lepas tu number 4 ni procedure ataupun methodology. So saya letak bold kat situ nak highlight dia kena dalam past impersonal tense. Okay, yang ni itulah you kena buat sikit sentence lah. Pun sama prosedur ni bila you tengok daripada manual tu you janganlah ambil sebiji, kena buat essay sikit. Okay, boleh ke?
Boleh madam. Boleh madam. Okay. Lepas tu result and discussion. So all ada result kan? Result, so bayangan kita ialah graph. Bayangan kita ialah table. Data kan? Data, raw data. Lepas tu ada data yang you kira-kira ke apa-apa tambah-tambah data tu boleh letak dia dalam di section results. Lepas tu figure, ada graph, ada bar chart ke apa ke, pie chart ke apa ke, dekat dalam section ni. Okay. Lepas tu table tu, kalau dia tak muat dalam tu kolom kecil ni, you boleh expand dia jadi one column lah. So yang tu kena main sikit dengan page break ni lah. You ada klik kat sini lah. Section break semua kat situ lah. Okay. Lepas tu cara nak letak caption. Okay. Bukan sekadar gambar dekat Facebook je ada caption, yang ini pun kena ada caption juga. So table caption dia dekat atas. Kalau figure maksudnya graph macam ni dekat bawah. So kan ni namanya template kan. So tengok font kat situ 8 Times New Roman. Saya detailkan format ni sebabnya saya sakit mata bila nak baca report, dia punya format dia kelang kabut. Lepas tu saya nak tekankan tolong pakai template yang diberi ni. Tujuan diberi ni supaya you terus type in dalam tu je lah. Kemas-kemaskan daripada sini, masukkan you punya result and discussion. Okay, ni kalau ada nota-nota tambahan ni, font kecil ni kan. Okay, lepas tu figure ni seboleh-bolehnya figure ni bukan dalam bentuk picture format lah. Kalau tengok ni dia picture format kan. Dia sepatutnya is figure daripada Excel tu. Kan ada Excel file yang provide tu kan. Copy that figure, tempel kat sini. Bukan screenshot dari sana, bawa ke sini. Ataupun kadang issue Word 2003 dengan Word yang latest, dia jadi format tu lah. Okay. Lepas tu discussion, discussion kalau you dah nanti raw data yang diberi tu, dari situ you construct a graph. So bila you buat discussion, so biasa saya akan bagi tahu student dalam satu-satu discussion tu, maksudnya kita nak describe contohnya figure yang dibagi ni kan. Biasa ada daripada 100% saya akan bahagi kepada 3. Maksudnya 50% tu kita describe benda yang paling jelas kita nampak. Macam masa kita sekolah dulu, BM kan ada isi tersurat, isi tersirat. Samalah juga macam kita buat discussion kita punya figure ni. Isi tersurat, apa yang paling kita nampak, graf tu naik. Lepas tu point yang mana yang paling jauh ke yang macam tu lah. Isi tersirat, mungkin you describe macam nak cakap dia punya possible lah. Lepas tu yang yang ketiga tu mungkin ada citation from artikel journal ataupun books. Maksudnya citation ni yang akan sokong your findings. Katalah you cakap graf tu naik. Lepas tu yang akan support graf kita tu menunjukkan naik, contohnya reference daripada textbook Fogler. Macam itulah contohnya. Boleh ke faham? Okay. Lepas tu saya masuk conclusion. So conclusion ni write a concise statement summarizing the results. Lepas tu accurately answer the objective. So tadi you dah letak objective kat sini. So bila you nak write down conclusion, you cakap lah yang objective ni tercapai ke tidak. Let's say tak tercapai, don't worry. Cakap je tak tercapai. Cuma saya nak tahu apa justification dia, kenapa tak tercapai.
Okay. Sebabnya kadang saya tengok tak tercapai pun dalam discussion tapi conclusion yang cakap tercapai. Tak usahlah macam tu. Okay. Masuk yang recommendation. So yang ni recommendation closely relevant to the experimental procedure. So yang relate dengan lab batch ni lah. Okay. So yang akhir sekali reference lah. Reference yang possible. So reference macam journal, textbook, yang tu lah. So, kalau macam you refer website yang relevan jugalah, bukan blog orang tulis ke. Blog pun sometimes ada yang ni cuma nak kena check jugalah dia relevan ataupun tidak. So itu tentang manuskrip. So ni appendix, dia kata additional information. Okay, kalau ada macam you extract data daripada journals. So nak ambil dia punya figure ke, dia punya gambar ke, bolehlah attach kat sini. Okay. Dia cakap kat sini raw data recorded can be included here. So kita tak ada recorded. So untuk lab 1 ni memang dapat daripada tu kan. Tak perlulah. Okay, itu berkenaan manuskrip. Ada soalan? Tak ada. Okay, clear. Okay, kalau tak ada soalan, jap stop sharing dulu. Okay. Itu saja. So kalau tak ada soalan, saya punya briefing takat ni je lah. Saya cuma nak highlight pasal jadual, pasal guideline submission, nak rename file macam mana. Lepas tu lab 1 tadi, batch tadi. Okay. So you boleh tengok video dekat yang saya attach tu. Lepas tu dekat YouTube pilot plan. So dia nama dia lab 1 CSTR, tapi CSTR tu pun kita boleh buat dia jadi batch juga. Thank you. Okay. Lepas tu tadi saya beritahu ada raw data ada 2 set. So ikut you group mana satu. Lepas tu saya ada highlight sikit pasal manuskrip format ni. Sebab untuk start ni kita akan buat seorang-seorang kan. Untuk in future punya ni kita akan buat in group. Sebab tu saya nak you hands on sendiri seorang-seorang tu lah. You boleh tahulah macam mana nak write down dengan betul. Dan presentable. Rupa dia sangat ni lah. Daripada macam sebelum ni saya tengok macam pening lah. Okay. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada saya nak end session kat sini. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada So lab 1 ni dah boleh start lah buat. Ada kos 9 ni kan. Bolehlah tengok-tengok dia nak apa. Try draft. Sebab you ada lebih kurang 2 minggu untuk submit. Okay, tu je kot. Saya tutup session briefing ni dengan tasbih kifarah surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Doktor. Okey. Terima kasih semua orang. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Madam.